Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini saya akan berkongsikan asas tentang Arduino IDE dalam bidang hashback. Dalam teknologi hashback ni ataupun teknologi penyejukan dan penyamanan udara, dia ni semakin majulah seiring dengan perkembangan IR 4.0. Dalam sistem kawalan hashback juga, dia boleh jadi mudah, dia boleh jadi cepat dan efisien. Dalam kita nak mengawal sistem hashback ni, terdapat 3 langkah lah. Yang pertama, kita nak mengukur pembuli ubah dan kita nak kumpul data daripada pembuli ubah tersebut. Yang kedua, kita nak memproses data dengan maklumat yang lain. Maksud dia ada hubungan lah antara pembuli ubah dengan maklumat yang lain tadi. Dan yang tiga, kita nak buat satu tindakan ataupun action daripada kawalan yang kita nak buat tadi. Okey, untuk kita dapat tiga-tiga ni boleh berfungsi, terdapat 3 kunci utama lah dalam sistem hashback ni yang kita perlu tahu. Yang pertama, dia kena ada sensor ataupun pengesan. Yang kedua, controller akan mengesan sensor dan controller akan beri arahan kepada control device tersebut. Okey, jadi terdapat 3 kunci utama lah dalam kita nak pastikan sistem kawalan hashback itu berfungsi ataupun apa yang kita nak buat lah. Okey, jadi untuk subjek ini iaitu DDC, Digital Direct Control, jadi kita boleh lihat apakah pembuli ubah ataupun perkara yang kita boleh khususkan dalam bidang hashback ni. Iaitu yang pertama, kita boleh dapatkan suhu ataupun temperature. Yang kedua adalah humidity dia ataupun kelembapan. Ketiga, pengudaraan atau ventilation. Seterusnya, tekanan, pressure, percayaan dan juga pergerakan atau movement. Dan juga banyak lagi pembuli ubah yang boleh digunakan kalau dia sesuai lah dengan bidang hashback. Tetapi commonly yang kebiasaannya ada dalam bidang hashback ni yang 4 yang atas ni lah: suhu, kelembapan, pengudaraan dan juga tekanan. Okey, jadi untuk hari ni, video kali ni, kenapa saya galakkan kita gunakan Arduino? Okey, Arduino ni supaya kita nak kawal tu, kita boleh programkan, boleh masuk dalam controller tadi. Yang kita tadi cakap ada 3 komponen tadi kan. Controller tu yang ini kita panggil Arduino tu, yang kita panggil sebagai microcontroller tu lah. Jadi dia ada terdapat pelbagai jenis lah. Pelbagai jenis controller yang ada. Kalau boleh lihat dekat gambar rajah tersebut, ada yang gunakan Arduino Uno, Mega, ada yang boleh gunakan Wi-Fi dan ada yang third party Arduino pun boleh. Contoh ada pada tangan saya ini. Okey. Ini adalah Arduino Uno lah. Biasa warna biru, ada yang warna hijau. Okey, tak ada masalah. Okey. Jadi apa dia Arduino IDE ni? Arduino ni sebenarnya macam tadi saya bagi tahu, dia adalah satu controller single board yang bersifat open source, terbuka. Dia ada hardware-nya yang ini, yang hardware dia. Okey, dan juga dia ada software dia di mana dia ada bahasa pengaturcaraan dia, yang biasa kita panggil programming C++ lah ataupun dia bahasa sintaknya. Tetapi dia ni, Arduino ni mudah sebab dia ni open source tau. Jadi siapa saja boleh mengubah, mengolah kandungan hardware dan software dia. Jadi dia tidaklah serumit nak buat programming C++ tu. Maksud dia siapa yang dah buat, kita boleh ambil dia punya programming dia tu dan kita boleh olah mengikut kita punya projek lah ataupun kita punya apa kehendak projek yang kita nak laksanakan. Jadi IDE ni yang biasa kalau orang sebut IDE ni apa? IDE ni adalah Integrated
development environment. Jadi kalau tengok dekat sini ada dua jenis lah, dua jenis Arduino yang biasa di pasaran Shopee ke ataupun pasaran luar yang dia warna biru ni, dia ada murah sikit, jadi pelajar-pelajar pun mampu bilik nak beli. Tapi ada juga yang original daripada Itali sana. Mungkin harganya boleh dapat dilihat di sini lah. Tapi konsepnya kedua-duanya sama saja. Okey. Jadi kalau kita tengok Arduino Uno ni, dia punya board dia ni, macam saya ada ni. Okey, dia bentuk dia macam ni lah, dan dia ada beberapa orang kata bahagian di dalam board ni. Dia ada lagi dia, dan dia pun agak jelas lah. Dia ada DC power jack, ni guna DC direct current. Dia pun ada USB port yang kita akan sambungkan ke laptop. Dia pun juga ada reset warna merah ni. Dia ada reset. Okey. Dan juga ada beberapa pin-pin yang kita boleh isikan untuk masukkan kabel kita lah. Mostly kabel kita guna kabel betina dan kabel jantan. Male and female. Okey. So dia ada beberapa pin, nanti kita tengoklah kesesuaian kita nanti. Inilah Arduino Uno yang kita ada. Jadi kebiasaannya Arduino Uno ni, kalau kita nak bagi dia ada power, dia nak start dia, kita akan masukkan tadilah dalam USB port tadi. Kita sambungkan ke dalam kita punya laptop kita lah, ataupun desktop, ataupun power bank yang ada power source lah. Nanti Arduino Uno ni dia bernyala, dia akan bernyala. Seterusnya DC jack untuk ni, dia ni boleh di-connect dalam 7 watt ke 12 watt lah. Biasa kita 12 watt lah, kita sambung daripada soket kita. Okey. Dia juga ada beberapa third party Arduino board yang biasa kita nak pasang ke internet ke wifi dan sebagainya, pun tak ada masalah. Pun boleh menggunakan Arduino yang sama. Okey, sekarang ni kalau kita lihat rakan-rakan adik-adik kita, murid-murid kita yang belajar RPT, mereka pun dah belajar tentang programming ataupun Arduino ni, dan mereka ada cadangkan pada saya gunakan microbit ni pun tak ada masalah. Konsepnya sama saja. Dan kita boleh programkan, konsep dia kita programkan masuk ke dalam microcontroller ni, dan controller ni akan memberikan arahan kepada peranti penggerak tadi. Okey. So untuk first video ni cukup untuk hari ini. Nanti saya akan sambung pada video seterusnya bagaimana pengendalian Arduino ni. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.